Assalamualaikum semua. Okay, semua dah siap homework yang Kak Fai bagi? Senang tak? Okay, untuk video hari ni Kak Fai ada tunjuk macam mana nak jawab soalan nombor 1 A, B dan juga C. So, untuk yang tak boleh buat ataupun tak faham, Kak Fai harap video ni dapat bagi kamu idea macam mana nak jawab soalan tersebut. Okay? Question A. The length of a piece of string with 4 cm cut off. Let us represent the unknown length of string in centimeter. Panjang satu tali dengan 4 cm telah dipotong. S adalah panjang tali yang tidak diketahui dalam sentimeter. Unknown ini means kita tak tahu. Kita tak tahu panjang dia berapa. Okey, maksud soalan ni adalah ada satu tali. Contohnya ni tali. Okey, tali ni kita tak tahu panjang dia berapa. Mungkin panjang dia 10 cm, mungkin 20 cm, atau mungkin 100 cm. Kita tak tahu panjang dia berapa. Tapi dekat soalan dia dah kata S ni adalah panjang string yang kita tak tahu. So, sebabkan kita tak tahu panjang tali ni berapa, so kita letak dia sebagai S. Panjang tali ni sebagai S. Okey. Contoh lain untuk memudahkan kamu. Contohnya, kamu jalan-jalan pergi taman, and then kamu jumpa seekor kucing. Okey, ni kucing. Contohnya ni kucing. Okey. Dan kamu tengok kucing ni comel. Dan kamu tak tahu nama kucing ni, so kamu pun bagi nama dia si Comel. Faham tak? Kamu tak tahu nama dia apa, kamu tengok dia comel, so kamu pun bagi nama dia si Comel. Sama juga macam soalan ni. Kita tak tahu panjang tali ni berapa, so kita letak je sebagai S. Boleh jadi apa-apa huruf kan? Tapi sebabkan soalan ni dah kata S, so kita kena guna S. So panjang tali ni adalah S. Okay, go back to the question. Dia kata kat sini, with 4 cm cut off. Maksudnya, tali ni dah dipotong 4 cm. Ada bahagian 4 cm dekat tali ni telah dipotong. Contohnya dekat hujung ni, kita potong 4 cm. Buang 4 cm daripada panjang tali ni. So, macam mana kita nak tulis expression dia? Panjang tali, total panjang tali ni keseluruhan dia adalah S. Bila kita potong 4 cm, means kita buang 4 cm tali tu. Maksudnya kita tolak. Buang means kita tolak. Tolak berapa? Tolak 4. So, jawapan dia adalah S tolak 4. Okay, next is question B. The total number of apples I'm going to buy if I buy 2 apples for each of my horses and 3 spare apples. Use H to represent the unknown number of horses. Soalan ni dia kata jumlah buah apples yang dia akan beli adalah 2 buah apples untuk setiap 1 ekor kuda dan 3 buah apples spare ataupun 3 buah apples extra. Dekat sini juga ditulis H ni adalah unknown number of horses ataupun jumlah kuda yang kita tak tahu. So, first kamu boleh tulis dulu H ni adalah unknown number of horses. Jumlah kuda yang kita tak tahu. Okey. Dia kata kat sini dia akan beli 2 buah apples untuk 1 ekor kuda. Maksudnya 2 apples for horses. 2 apple untuk kuda. Dan kuda ni kita tak tahu berapa. Mungkin boleh jadi 1. Mungkin boleh jadi 2. Mungkin boleh jadi 100. Kita tak tahu berapa. Tapi kita tahu setiap 1 ekor kuda dia akan beli 2 buah apples. Maksudnya 2 apples untuk 1 kuda. 2 apples untuk seekor kuda. 2 darab 1 H, kita akan dapat 2 H. 2 darab 1, 2. And then H. 2H.
Okay, so ini adalah expression untuk jumlah buah apples yang dibeli untuk kuda. So 2H ni, contoh dia kalau Kak Fai tulis kat sini, kita tak tahu H ni berapa. Let's say H ni kuda ni 1. So berapa banyak buah apples yang dia akan beli? 2 darab H, 2 darab H which is 1. So you get 2 apples. Okay, kalau kuda tu 2. Sama juga 2 darab dengan H. So 2 times 2 you will get 4 apples yang dia akan beli. Okay, macam mana pula kalau kuda tu 100? Berapa buah apple yang dia akan beli? 2 times H. 2 times 100. Therefore you will get 200 buah apples yang dia akan beli untuk kuda. So kat sini maksudnya dia beli 2 biji apple untuk unknown number of horses. Unknown number of horses ni kita assume as H. 2 darab H sama dengan 2H. 2H is the expression for the total number of apples yang dibeli untuk kuda. But this is not the final answer. 2H ni bukan jawapan akhir dia. Sebab dekat sini dia ada kata dia ada beli 3 lagi 3 spare apples. 3 lagi buah apple extra. So 2H ni hanyalah expression ataupun jumlah buah apple yang dibeli untuk kuda. Means kita kena tambah lagi 3 buah apples, 3 spare apples, 3 buah apples yang extra. So therefore the final answer is 2H plus 3. The total number of apples yang dia beli sebenarnya adalah 2H tambah 3. Okay, the last question C. The number of textbooks needed in my class if the students are sharing textbooks in pairs. Let n represent the unknown number of children. So, macam mana kita nak tulis expression untuk jumlah buku teks yang diperlukan di dalam kelas jika pelajar-pelajar berkongsi buku teks secara berpasangan. Dan n adalah jumlah pelajar yang tidak diketahui. Okay, first here dia dah mention n ni adalah unknown number of children. So, kamu boleh tulis dekat sini n is the unknown number of children. Jumlah pelajar yang tidak diketahui. Okay, so dekat soalan ni juga dia ada cakap students are sharing textbooks in pairs. Pelajar-pelajar berkongsi buku teks secara berpasangan. Berpasangan ni maksudnya 2 student. Ada 2 student. Bila ada 2 student, dia akan kongsi satu buku teks. So here I can write 2 students will share 1 textbook. Betul? So kalau ada 2 students, so kita akan perlukan 1 textbook. Kalau ada 4 students pula, so kita akan perlukan 2 textbook. But what if kalau kita ada 10 students? So kalau kita ada 10 students, so means kita ada 5 pair. Betul tak? 5 pair of students. So means kita perlukan 5 textbook. But sekarang ni kita tak tahu dalam kelas tu ada berapa orang pelajar. Dia dah kata the number of student is unknown. Kita tak tahu. Jadi bukannya ada 2 orang, bukannya 4, bukannya 10. But it might be 2, it might be 4, it might be 10. Tapi dia tak bagi tahu dekat sini ada berapa. So kalau kita ada n students, so how many textbooks will be needed? Okay, Kak Fat akan lukis untuk mudahkan kamu faham. Let's say this is a class. Okay, ini adalah satu kelas. Dan dalam kelas ni contohnya kita ada
10 orang students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita ada 10 orang student. So kalau kita ada 10 orang student, so how many textbooks will be needed? 5 textbook. Kita perlukan 5 textbook. Sebab kita ada 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair and 5 pairs of student. So 10 orang students perlukan 5 textbook. So maksudnya dekat sini, kalau kita ada 10 orang students dekat dalam satu kelas, so kita akan ada 5 pair of students. Dan bila kita ada 5 pair of student, kita perlukan 5 buku teks. Means 10 kena bahagi dengan 2 untuk dapatkan 5. 10 ni adalah jumlah student dalam kelas ni, which is 10, bahagi dengan 2, dan 2 ni adalah pair tadi, which is 2 student. So 10 bagi 2, kita akan dapat 5, which is the total number of textbooks ni needed. Okay, ini kalau jumlah student tu adalah 10 dalam kelas ni. But sekarang ni kita tak tahu ada berapa orang pelajar dalam kelas tu, and we assume n students in that class. So berapa buah buku teks yang kita perlukan? So sama je, n is divided by 2. Total number of student, which is n, kena bahagi dengan 2, which is yang pair tadi 2 student. It doesn't matter kalau ada berapa orang berapa orang dalam kelas tu, kita still kena bahagi dengan 2. Macam 4 ni, kalau 4 student kita bahagi 2, so kita akan dapat 2 textbook. Kalau 2 student bahagi dengan 2, kita akan dapat 1 textbook. Therefore, the expression of the number of textbooks needed is n over 2 ataupun n bahagi 2. Habis dah. Okay, so sekarang Kak Fai nak kamu semua ambil buku tulis, buka, jawab balik soalan tadi, fahamkan macam mana yang Kak Fai dah ajar tadi. Okay, and untuk yang tak faham, Kak Fai nak kamu tengok balik video ni ulang-ulang banyak kali, and then pause bagaimana tak faham tu, take note, then salin dalam buku tulis. Okay, so sekarang ni lepas kamu dah siap, Kak Fai nak kamu jawab soalan yang Kak Fai dah attach dekat Edmodo. Soalan dia senang, tak banyak. And then Kak Fai nak tengok masa live session pukul 10.40 nanti. Okay, so itu sahaja daripada Kak Fai. Terima kasih dan Assalamualaikum.